taala. Dan jangan kita malu nak menangis kerana dosa-dosa, tuan-tuan. Jangan malu kita nak menangis kerana dosa kita. Kerana tangisan kita, tuan-tuan, sangat-sangat memberi manfaat di akhirat kelak. Tuan-tuan, ada satu kisah digambarkan dalam hadis di dalam kitab Muqasyafatul Qulub ini, tuan-tuan, yang mana, tuan-tuan, di akhirat nanti akan dibawa seorang si fulan bin fulan ini, ditimbang pahala dia, ditimbang buku amalan dia, sebelahnya pahala, sebelahnya dosa. Bila mana fulan ini ditimbang, tuan-tuan, nampak gaya amal pahala dia lebih berat daripada dosa dia. Bila mana dosa dia lebih berat daripada amal kebaikan dia. Bila mana tengok dosa lebih berat, maka jawapan dia adalah neraka. Dosa lebih banyak, pahala sedikit. Maka Allah perintahkan untuk dia masuk neraka. Dalam keadaan dia berputus asa, tuan-tuan. Kalau Allah dah perintahkan masuk neraka, siapa lagi boleh tolong? Siapa lagi boleh tantang Allah Subhanahu Wa Taala punya keputusan? Lalu dibawalah dia nak dihumban ke dalam neraka, menangis merayu tidak berguna, dalam keadaan putus asa, tak ada siapa boleh tolong dia. Lalu tiba-tiba datang satu suara yang selamatkan dia. Suara itu datang pada mana? Suara itu datang daripada helaian bulu mata dia. Helaian bulu mata dia. Apa kata bulu mata? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dahulu aku pernah mendengar sabdaan Rasulmu bahawa mana-mana mata yang pernah menangis kerana takutkan engkau, diharamkan api neraka menyentuh tubuhnya. Maka pada hari ini aku bersaksi bahawa dahulu aku pernah menangis takutkan engkau. Mungkin fulan ni, mungkin tubuh ini lupa, mungkin tuan punya badan ni lupa dia pernah menangis. Mungkin dia rasa dia ahli neraka, mungkin dia rasa dia seorang pendosa, penzina, orang benci pada dia, dia rasa dia memang ahli neraka. Tetapi aku bulu mata tak pernah lupa, dahulu pernahlah sekali dua dia menitiskan air mata menangis takutkan engkau. Disebabkan inilah, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia pada neraka, dimasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, fulan bin fulan terselamat hanya dengan helaian bulu mata sahaja, hanya dengan tangisan. Kemudian, tuan-tuan, dalam kitab ni cerita, di akhirat nanti, tuan-tuan, di padang mahsyar nanti akan didatangkan neraka Jahim. Neraka ini, tuan-tuan, tinggi dia menjulang-julang setinggi gunung ganang, yang mana bunyi didihannya sahaja, dia punya bunyi didihan bergelup-gelup tu, bunyi didihannya saja boleh didengari jarak 500 tahun perjalanan. Bukan 500 kilometer, bukan 500 meter sebagainya, 500 tahun perjalanan boleh dengar bunyi didihannya. Jauh, sejauh mata memandang boleh dengar bunyi didihan. Neraka Jahim ini akan datang menghampiri umat, datang menghampiri umat. Lalu umat manusia dalam ketakutan minta tolong Nabi demi Nabi. Semuanya kata, nafsi, nafsi, aku tak boleh tolong kamu pergi ke Nabi itu, pergi Nabi itu. Semua Nabi nafsi, nafsi, kecuali baginda Nabi SAW. Lalu dalam hadis ini menggambarkan apa dia, tuan-tuan? Tatkala neraka Jahim menghampiri umat, apa kita orang surau buat? Orang surau, orang sembahyang, orang baca Quran, apa mereka buat? Demi hak orang-orang solat, demi hak orang-orang yang baca Quran, demi hak orang-orang yang berpuasa, demi hak orang-orang yang menunaikan zakat, semua nak bersaksi atas hak sendiri, semua nak gunakan hak masing-masing. Aku orang surau, demi hak orang sembahyang, kembalilah engkau wahai api, kembalilah engkau wahai api. Semua minta api kembali, berundur, semua bersaksi, aku orang sembahyang, kembalilah engkau, kembalilah, jangan dekat pada aku. Api sedikit pun tidak terhenti, malah api semakin dekat menghampiri umat, tak berkesan apa-apa. Lalu Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah,
api telah menghampiri umat engkau. Nabi mula takut, Nabi mula sedih, gelisah. Lalu dengan izin Allah, Jibril datang jumpa Nabi. Jibril bawa segelas air. Jibril bawa segelas air, tuan-tuan. Jibril bagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu ambillah air ini, lalu kamu simbahlah ke arah api itu. Bukan satu baldi, hanya satu cawan saja, segelas air. Nabi tak cakap banyak, Nabi ambil segelas air yang diberikan oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Nabi terus simbah ke arah api neraka, api jahim itu. Maka api itu terpadam dengan serta-merta. Terpadam. Api yang setinggi gunung ganang, yang bunyi didihannya saja 500 tahun perjalanan, terpadam dengan segelas air. Lalu tuan-tuan, bila mana api terpadam, Nabi mula tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, air apakah ini? Maka malaikat Jibril bagi tahu, ya Rasulullah, ini adalah air mata pendosa-pendosa dalam kalangan umat engkau, yang mana mereka dahulu menangis kerana takutkan Allah. Mereka menangis kerana bertaubat kepada Allah. Inilah dia air mata pendosa-pendosa dalam kalangan umat engkau. Bayangkan tuan-tuan, hak orang sembahyang, baca Quran, puasa, sedikit pun tidak mengundurkan api neraka. Akan tetapi tangisan pendosa-pendosa macam kita memadamkan api neraka. Sejak pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, mulai pada hari itu, mulai pada hari ini aku minta kepada Allah supaya digunakan mata yang sentiasa menangis takutkan Allah. Mata yang sentiasa takut menangis takutkan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk sama-sama kita menginsafi diri kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan bersedia menghadapi kematian, bersedia kita diampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Menangislah kita walaupun setitis air mata kepada Allah, kerana tangisan kita pasti memberi manfaat untuk kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.